Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hari ini saya rasa amat menyedihkan dan amat menduka citakan melihat hari demi hari masyarakat terus menderita. Saya menerima terlalu banyak aduan. Hari ini kita baru habis program Semboyan Kasih. Hari ini kita dengan izin Allah, kita bersama pasukan-pasukan dalam Semboyan Kasih, dan juga ada sahabat saya, salah seorang sahabat saya telah memberi bantuan juga untuk kita menjayakan satu program membantu 350 orang keluarga dalam memberi makanan kering. Dan juga pada masa yang sama, sahabat saya ni tidak mahu namanya atau syarikatnya didedahkan, telah menyumbang RM50 untuk setiap satu keluarga, sebanyak RM15,000 secara tunai. Yalah, tidak ada begitu ramai orang yang mampu dalam keadaan hari ini. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, ini bukan satu kejayaan tau. Ini adalah satu perkara yang menyedihkan. Kalau kejayaan ni benda yang kita dapat pulihkan. Kejayaan ni benda ni, masalahnya ini adalah satu perkara pandemik yang akan berterusan. Saya nak beritahu kepada kerajaan yang menjalankan amanah, khusus kepada pemerintah. Rakyat sedang menderita. Rakyat sendiri ataupun kerajaan yang sebenar yang memilih anda untuk dibawa ke dalam parlimen untuk menetapkan segala peraturan-peraturan, maka barulah boleh dilaksanakan. Itu adalah berdasarkan undian yang dibuat oleh kerajaan yang sebenar kepada anda yang menjalankan amanah. Tapi macam mana hari ini? Masyarakat terus menderita. Masyarakat terus susah. Kami terus menderita. Saya menerima terlalu banyak aduan. Saya nak bagi tahu kepada kerajaan, COVID ni benda yang serius. Tapi ada benda yang paling dahsyat. Hari ini orang dah bunuh diri sebab orang dah tak boleh teruskan hidup. Tapi hari ini kita dah buat lockdown demi lockdown, PKP demi PKP, dah sampai 3.0. Sekarang ni pergi kepada lockdown, pergi kepada PKPD pula. Nak buat secara berperingkat, fasa, dan 10 km saja jarak yang boleh keluar dari rumah. Macam mana orang nak cari rezeki? Jadi kalau awak teruskan buat lockdown ini, menyebabkan kami tidak boleh mencari pendapatan untuk hidup, untuk mendapat pendapatan, macam mana? Kita nak hidup macam mana sekarang ni? Kalau hari ini kita lihat, antara perkara yang paling pelik kepada saya, hari ini kita katakan, contohnya hari ini masjid tidak dia boleh dibuka. Saya tengok berapa banyak construction. Saya tidak nafikan mereka perlu cek rezeki. Berapa banyak construction yang besar-besar ni beroperasi, lebih daripada 100 orang pekerja, 200 orang pekerja bekerja. Di sebelah bangunan ni pun saya tengok beratus orang bekerja. Kenapa masjid ditutup? Kita sedia maklum, semua orang nak bekerja hari ini kena mempunyai surat MITI. Semua kena dapatkan surat MITI dan pelepasan daripada kementerian. Surat MITI yang dibenarkan baru boleh beroperasi, boleh bekerja. Cuba bayangkan, construction yang besar ni semua boleh beroperasi. Saya tengok ni sebelah bangunan ni ada 100 lebih pekerja, dan sebahagian kecilnya warga asing, sebahagian besarnya masyarakat negara kita. Dan kita faham kenapa dia orang perlu bekerja, dia orang kena cari pendapatan. Dan yang saya jadi pelik, kenapa industri kecil, kedai-kedai kecil, kedai-kedai tepi jalan, orang yang nak cari pendapatan, semua kedai ditutup, tak dibenarkan operasi sebab tak dapat surat MITI. Tapi construction yang besar, kontraktor yang besar boleh buka. Kenapa kita yang kecil-kecil tak boleh buka? Ini namanya double standard tau. Mereka buat construction ni yang di bangunan-bangunan ni, adakah mereka baling sepana? Dorang angkat kayu, angkat besi, angkat batu-bata, dorang main lempar-lempar. Diorang tak ada kerjasama. Sudah pasti mereka kerja berpasukan, bersentuhan. Mereka kerja secara berkumpulan. Habis kenapa di masjid tak boleh nak buka? Kenapa masjid yang jarak 1 meter tu tak boleh nak buka? Solat Jumaat dah sampai kita tak kenal solat Jumaat. Awak buat benda betul-betul kerana Allah tau. Awak buat benda betul-betul kerana Allah. Awak betul-betul minta kepada Allah. Awak rujuk betul-betul dengan para ulama yang betul-betul ulama mastur, yang betul-betul dekat dengan Allah. Awak betul-betul ikut kepada rujukan orang yang benar-benar nak buat kerana Allah. Anda buat benda yang tidak betul-betul relevan. Orang dah tak boleh nak hidup. Orang dah stres tau. Orang dah distress tau. Orang dah sampai nak mati bunuh diri. Hari-hari orang mati. Korang nak mampus, korang punya pasal. Saya bercakap tentang soal rakyat tau. Rakyat sedang menderita tau. Saya bercakap tentang soal rakyat. Kalau kau tak fikirkan rakyat, itu urusan kau. Tapi ini urusan kami. Kami ni sebagai orang golongan marhain, kau tahu. Melihat keadaan kesusahan derita rakyat. Kau faham tak? Kau tahu tak derita rakyat hari ini? Hari ini rakyat tak ada duit nak makan tau. Rakyat tak ada pendapatan nak hidup. Kita tak pernah minta duit pada kau. Korang yang makan hasil daripada kami. Kamu yang makan daripada hasil rakyat. Kamu yang makan daripada hasil. Kamu dibayar gaji oleh rakyat. Royalty kamu dapat semua daripada rakyat. Apa benda kau buat peraturan yang macam ni? Kau pakai otak tak buat peraturan macam ni? SOP apa yang kau tetapkan sampai sehingga hari ini negara dan rakyat kita makin menderita?
Dan saya juga nak bagi tahu kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, jangan buat ucapan hujah yang besar saja, sebab hari ni rakyat menderita. Sampai bila rakyat nak susah macam ni? Awak buat lockdown demi lockdown. Siapa nak bayar gaji diorang? Siapa nak belikan makanan di rumah diorang? Kelengkapan diorang nak dapat dari mana? Mana diorang nak dapat kelengkapan? Mana diorang nak dapat barang yang hidup, barang yang dapur? Diorang tak pernah minta duit daripada korang. Korang yang ambil duit daripada rakyat. Korang yang ambil hasil daripada rakyat. Rakyat yang sedang susah. Korang ada fikiran ke tak ada fikiran? Korang boleh hidup makan silang panggung kat rumah. Korang boleh duduk makan makanan mewah. Kamu ada driver, kamu ada pemandu, kamu ada tim yang bersama dengan kamu. Kamu ada aset yang banyak. Kamu boleh hidup 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Berapa keturunan boleh hidup? Orang hari ni hidup untuk hari ni, hidup nak makan saja. Sekiranya kalaulah sebab vaksin ni adalah sebab untuk kita boleh hidup macam biasa, kerana lockdown ni boleh keluar daripada dunia lockdown ni, mari saya cadangkan kepada kerajaan yang menjalankan amanah, dengar ni, kamu buatlah secara besar-besaran untuk pengambilan vaksin kepada semua orang supaya kami boleh hidup macam biasa. Sebab korang buat kami nak bunuh diri tau. Kamu buat masyarakat nak bunuh diri. Saya bertemu bual dengan semua orang menderita, orang susah, tahu tak? Orang susah, orang dah bunuh diri, orang dah menderita, orang dah tak ada duit, orang dah sampai meminjam alung, orang dah sampai tak ada kehidupan. Korang jangan fikir buat syok sendiri tau. Saya nak bagi tahu pada kawan-kawan saya dalam Majlis Keselamatan Negara, kamu pun kalau nak ikut cakap dengan orang, kamu tengok dia punya hubungan dengan Allah dulu. Tengok betul-betul. Tengoklah. Gila. Satu perkara yang tak masuk akal. Industri-industri besar, saya ulang balik, industri-industri besar boleh hidup beroperasi macam biasa. Tapi kenapa hari ini kita tengok masjid tak boleh buka? Itu perkara paling kita pelik sekali. Inquiry, pertanyaan kita paling kita pelik. Semua hari ni yang bising hari-hari nak menang pilihan raya, mana korang semua? Mana korang? Korang tidur semua. Mana korang? Mana korang semua? Yang duduk dalam parti ni, parti tu, mana korang? YB, Adun, mana korang? Waktu ni sekarang, mana korang? Perjuangkanlah. Ni, hak agama Allah, mana korang? Korang tak perjuangkan. Ni hak rakyat betul-betul sedang menderita, mana korang? Bangunlah korang semua daripada tidur. Saya betul-betul tersakiti tahu sebab apa yang menderita tentang rakyat pada hari ini. Kalau korang tak ada rasa apa-apa, itu urusan korang. Itu kau nak pergi mana, kau pergi, kau punya urusan lah. Saya nak bagi tahu apa pun terjadi pada saya hari ini, saya redha. Tapi saya nak bagi tahu, kita semua akan ditanya oleh Allah apa yang terjadi pada hari ini. Kalau kamu biarkan benda ini terjadi, kamu tengoklah bahaya besar yang akan berlaku. Allah akan memberi balasan kepada kita di negara kita. Boleh fikir rasional lah. Apa nak jadi pada saya, jadilah. Okay? Kalau hari ini orang kata saya pro safety ke, anti vaksin ke, pro vaksin ke, itu urusan korang semualah. Tapi saya nak bagi tahu hari ini rakyat sedang menderita. Saya minta kamu benar-benar rujuk buat benda ni berdasarkan ulama yang tidak ada kepentingan, yang benar-benar buat kerana Allah. Saya pun dah rasa macam dah pelik. Lockdown demi lockdown, hidup dah makin susah, orang makin menderita. Kalau video ni saya minta tebarkanlah, luaskanlah video ni supaya semua orang menaikkan semangat supaya bersuara. Mana suara rakyat ni? YB adun-adun ni. Mana korang semua? Korang cakap sebelum ni bukan main lagi. Berdegur, cakap demi rakyat, bangsa, agama, tanah air tercinta. Mana korang? Saya dah malas nak cakap apa-apa. Saya minta supaya hari ni lockdown ni dihentikan. Orang nak hidup macam biasa. Kita akan ambil lah risiko. Korang bukan kerajaan yang sebenar, kami kerajaan yang sebenar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.